Selesai kesemua 20 jenazah dibawa keluar daripada pesawat khas, pengumuman secara langsung menerusi radio dan televisyen dibuat agar seluruh negara bertafakur selama seminit. 10.55 pagi tadi merupakan detik seluruh negara bertafakur selama seminit. Kesemua 17 jenazah dan 3 bekas khas abu yang dibawa khas oleh 8 petugas daripada tentera Diraja Malaysia dibawa dengan penuh istiadat ke kenderaan jenazah sebelum upacara bertafakur bermula. Upacara bertafakur bermula selama seminit kepada seluruh rakyat Malaysia sebagai penghormatan kepada 20 rakyat Malaysia yang terkorban dalam tragedi MH17 selepas jenazah mereka tiba di tanah air. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah serta Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Hamina berdiri tegak sebagai tanda bertafakur. Turut sama bertafakur Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri-Menteri Kabinet serta seluruh hadirin yang hadir. Selain Kompleks Bunga Raya KLIA, 5 lokasi utama bertafakur pagi tadi telah menyaksikan keseluruhan rakyat Malaysia bersatu hati bersama-sama menghabiskan masa seminit berdoa dan bertafakur sebagai penghormatan kepada 20 jenazah. Tiada talian persaudaraan namun dengan semangat kesatuan sebagai rakyat Malaysia, kesemuanya menyempurnakan tafakur dengan penuh kesayuan. Di Pulau Pinang, tafakur berlangsung di beberapa lokasi dengan Jambatan Pulau Pinang sebagai lokasi utama. Dengan penuh rasa penghormatan, pengguna melupakan sejenak urusan masing-masing dan memberhentikan kenderaan di pintu masuk Plaza Tol Jambatan. Suasana hibah kelihatan seketika apabila kira-kira 200 kenderaan berhenti seketika di tepi jalan berdoa menerusi kepercayaan agama masing-masing. Ramai yang menitiskan air mata sebab mengenangkan tragedi yang menimpa anak kapal dan penumpang MH17. Sementara pengguna perkhidmatan feri menghormati waktu tafakur dengan membunyikan hon sebagai tanda penghormatan. Suasana pilu dan hibah turut menyelubungi KLIA 2 pada Hari Perkabungan Negara. Tepat pukul 10.55 pagi, kaki tangan syarikat penerbangan, penumpang dan semua pekerja pusat beli-belah bertafakur selama seminit sebagai penghormatan kepada 20 jenazah tragedi MH17. Orang ramai di Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin CIQ Bangunan Sultan Iskandar turut bertafakur bagi menghormati Hari Perkabungan Negara. Selepas pengumuman bertafakur yang disiarkan stesen radio dan televisyen, orang ramai mula berhenti untuk memberikan penghormatan dan berdoa mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. Bacaan Al-Fatihah dan Surah Yasin turut kedengaran selepas selesai bertafakur. Orang ramai berkumpul sejak 10 pagi tadi dengan kebanyakan mereka berpakaian gelap dan suram sebagai tanda menghormati jenazah mangsa tragedi MH17. Ini kan. Apa tahu mak bersalah kita hormatkan dia orang. Betul. Kita kan anak Malaysia. Kita hormatlah negara kita. Biarlah tanpa kan tidur kita berdoa lah. Semua warga CIQ ni sedih dengan keluarga dia. Sama-sama sebagai keluarga kita lah. Kira baguslah pada kakak kan. Kita menghormati lagi-lagi orang Melayu Islam kita kan. Kira kakak pun rasa kira terharulah kepada keluarga kan yang keluarga yang pergi tu. Kira minta-mintanya semuanya selamat je okeylah. Satu penghormatan biarpun dia bukan saudara mara kita tapi dia rakyat Malaysia. Kita kan satu Malaysia. Penghormatan tu penting bagi kita semua. Upacara bertafakur turut disertai petugas-petugas kastam, polis serta warga Singapura yang sedang dalam perjalanan pulang ke negara mereka. Begitu juga di Terengganu, rakyat pelbagai peringkat bersatu hati memberi penghormatan terakhir dengan bertafakur. Orang ramai dan peniaga yang sedang melakukan aktiviti harian di Pasar Besar Kedai Payang sama-sama menghentikan urusan buat seketika, tidak ketinggalan anggota keselamatan. Baik saudara, turut bertafakur bagi menzahirkan penghormatan terakhir kepada kesemua penumpang dan anak kapal MH17
ialah pelajar sekolah. Seawal 10 pagi lagi mereka berkumpul bagi melahirkan simpati ke atas satu tragedi yang langsung tidak dijangka sesiapa sahaja. Tinjauan dimulakan di Sekolah Kebangsaan Sivil Subang Jaya, Selangor. Lebih 500 pelajar termasuk guru memenuhi dewan sebelum waktu bertafakur bermula. Mengikut kepercayaan agama masing-masing selama seminit bagi menghormati jenazah mangsa MH17 di mana-mana sahaja. Kalau kita tengok rakyat Malaysia bertafakur, ini termasuklah warga pendidik dan juga para pelajar di Sekolah Kebangsaan Sivil di Subang Jaya ini. Ini sekaligus memperlihatkan dan juga membuktikan penyatuan kita semua rakyat Malaysia dalam menzahirkan rasa kehibaan dan juga kesedihan kita bagi menghormati mangsa keluarga khususnya. Suasana hiba dan sepi menyelubungi segenap ruang Dewan Sekolah. Menghormati mangsa MH17, saya juga ingin mengucapkan takziah kepada mangsa keluarga MH17. My deepest condolences to MH17, crew members and passengers from SK Sivil. Takziah. Suasana kesedihan, maksudnya bagaimana mereka meluahkan rasa simpati terhadap apa yang berlaku di dalam negara. Secara tidak langsung, murid peka dan tahu apa yang berlaku di dalam negara. Kita nak murid ini sama-sama merasa sedih dengan insiden yang berlaku di negara kita, iaitu MH17 ni. Majlis diakhiri dengan solat jenazah gaib oleh semua pelajar dan guru beragama Islam. Manakala di Sekolah Menengah Sivil pula, majlis dilakukan sedikit berbeza. Para pelajar duduk bertafakur beramai-ramai di lapangan sekolah sebelum diberi taklimat khas mengenai tragedi MH17. Yang di-Pertua PIBG-nya Datuk Seri Abdul Rahman Ali menjelaskan pihak sekolah telah melaksanakan yang terbaik bagi membantu salah seorang pelajar, Wong Ruiki, 13 tahun yang kehilangan ibunya, Li Hui Pin, yang juga anak kapal MH17. Kami warga sivil telah melaksanakan upacara bertafakur pada jam 11 tadi, yang terdiri daripada pelajar-pelajar dan juga guru-guru yang free lah masa ketikanya, yang tidak mengambil exam dan mengajar. Saya menyampaikan rasa simpati dan amat sedih dengan apa yang telah berlaku, tragedi MH17. Dan hari ini merupakan Hari Perkabungan Negara, istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17. Dan sebagai rakyat Malaysia, sama-samalah kita bertafakur selama 1 minit. Pada hari ini kita sebenarnya rasa bersedih, hiba, pilu dengan apa yang telah berlaku, dan kita mengharapkan kaum keluarga diberi kekuatan untuk meneruskan hari-hari yang mendatang. Sempena dengan Hari Perkabungan Negara ini, sama-sama kita bersimpati dan sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa dan juga keluarga MH17, dan sama-sama juga kita bertafakur selama 1 minit untuk semua mangsa MH17. Sempena Hari Perkabungan Negara ini, sama-sama kita melahirkan rasa simpati kepada keluarga mangsa nahas MH17, sedekahkan Al-Fatihah buat mangsa yang beragama Islam, dan sama-sama kita bertafakur selama 1 minit. Juga semoga sama-sama kita doakan agar mereka yang terlibat ini ditempatkan di kalangan orang yang beriman, dan untuk yang bukan beragama Islam agar mereka damai di sana. Skuad Alpha RTM bersama pasukan Gerakan Udara PDRM terus melakukan tinjauan melalui udara sempena Hari Perkabungan Negara. Lokasi tumpuan sekitar hadapan bangunan Sultan Abdul Samad sebelum menuju ke Putrajaya. Laporan bersama Zulhafiq Halim. Penerbangan menggunakan pesawat Eurocopter AS355N Ecoreal PDRM berlepas dari Sungai Besi 10 pagi tadi.
Pesawat dipandu juruterbang ASP Zairil Hisham Zainal, ASP Rahimi Tamin bersama kru pesawat Sarjan Major Muhammad Hud Abdul Majid. Lokasi tinjauan tertumpu di Dataran Merdeka. Menjelang detik Malaysia bertafakur, menyaksikan ramai warga kota prihatin dengan menggunakan pakaian berwarna hitam dan berkumpul di hadapan bangunan Sultan Abdul Samad seawal pukul 9 pagi lagi bagi menanti detik bersejarah tersebut dengan keadaan jalur gemilang yang berkibar sayu separuh tiang menjadi saksi. Sementara menunggu selesai kesemua 20 jenazah mangsa tragedi pesawat MH17 dimasukkan ke dalam kenderaan jenazah, ratusan warga kota mulai turun dari kenderaan masing-masing lalu berkumpul di hadapan skrin besar di Dataran Merdeka bagi menanti saat bertafakur diumumkan. Tepat pukul 10.55 pagi, kesemua kenderaan di Dataran Merdeka berhenti dan mereka bertafakur. Keadaan lalu lintas dikawal baik oleh anggota trafik dan DBKL. Selepas itu, tinjauan terus menuju ke KLIA untuk menjejaki konvoi kenderaan jenazah yang mula bergerak keluar dari Kompleks Bunga Raya dan dibawa melalui lebuh raya Elit memasuki persimpangan Putrajaya. Pergerakan ketika itu mendapati kenderaan yang membawa jenazah pembantu juruterbang MH17 Ahmad Hakimi Hanafi berada di barisan hadapan. Di belakangnya adalah kenderaan jenazah Fu Mingli dan diikuti jenazah anak kapal MH17 Nur Shazana Muhammad Saleh. Kemudian, konvoi kenderaan jenazah kelihatan berpecah di persimpangan Lebuh Raya Max di mana jenazah Fu Mingli terus dibawa ke Nirwana Sungai Besi, manakala dua lagi kenderaan jenazah yang membawa jenazah Ahmad Hakimi Hanafi dan Nur Shazana Muhammad Saleh terus melalui lebuh persiaran perdana menuju ke Masjid Putra untuk solat jenazah. Dalam pada itu, tinjauan di sekitar laluan kenderaan jenazah mendapati orang ramai yang menggunakan laluan tersebut lebih awal memberhentikan kenderaan mereka dan menunggu di tepi jalan untuk sama-sama memberikan penghormatan kepada jenazah. Sejurus selepas negara bertafakur, 20 kenderaan yang membawa jenazah mangsa melintas lalu di hadapan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah. Kenderaan jenazah ini membawa haluan berasingan dengan 13 daripadanya menuju ke beberapa tanah perkuburan mengikut permintaan waris dan keluarga mangsa tragedi MH17. Pesawat Angkatan Tentera C-130 pula menerbangkan 2 jenazah ke lapangan terbang antarabangsa Kuching dan 3 lagi ke lapangan terbang Sultan Azlan Shah di Ipoh. Sementara helikopter EC-725 menerbangkan jenazah 2 lagi mangsa ke Pagoh dan Segamat Johor. Di luar kompleks Bunga Raya, suasana sedih dan hibah terus dirasai kaki tangan MAS sendiri dan orang awam yang telah berkumpul sejak pukul 7 pagi tadi menanti ketibaan 20 jenazah berkenaan. Penghormatan terakhir buat rakan sekerja dan penumpang mangsa tragedi MH17 disertai dengan membawa beberapa jenis bunga putih seperti mawar dan kekwa serta yang membawa bendera Malaysia. Bagi mereka, pengalaman bertugas di Awan Biru bersama mereka menjadi satu kenangan dan bermakna dalam kamus hidup rakan seperjuangan. Kami akan mengingati mereka bagaimana mereka seketika mereka bersama kami, bukan mengingati mereka bagaimana mereka pergi. Okay? Banyak kenangan-kenangan yang amat indah lah. Tuan tu daripada pukul 7 lagi pasal kawan saya yang turut terlibat dalam tragedi ni. Dia memang mula kerja dengan saya daripada dulu lagi, nama Shazana Saleh. Jadi saya datang ni kerana saya nak bagi sokongan moral dan insya-Allah diharapkan semua dalam tenang dan kita doalah agar roh dicucuri rahmat. Ada dari kalangan kita orang ni ada yang datang dari rumah on off day untuk final respect, macam saya baru balik flight, and then ada juga yang akan pergi ada flight malam ni. So I think this is the final chance to
to pay the respect. Walaupun terkesan dengan tragedi MH17, mereka tidak patah semangat dan berterima kasih dengan sokongan berterusan rakyat Malaysia. Selain bertafakur dan mengibarkan bendera separuh tiang, upacara berkabung turut disulami dengan majlis bacaan Yasin dan Tahlil di kebanyakan masjid, surau dan kompleks kerajaan di seluruh negeri. Di bangunan Majma' Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Kompleks Islam Kuching, lebih 200 pegawai Majlis Agama Islam Sarawak bersama beberapa agensi Islam di bawahnya serta jabatan-jabatan kerajaan yang terdapat di bangunan itu menyertai majlis bacaan Yasin dan Tahlil. Majlis selama sejam itu diketuai oleh Imam Besar Negeri Sarawak, Datuk Haji Georgie Haji Suhaili. Turut hadir yang di-Petua Majlis Agama Islam Sarawak, Datuk Haji Putit Mak Zain. Di Bintulu, majlis berlangsung di Auditorium Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Sudah pasti kenangan bersama arwah Ariza Ghazali yang merupakan kaki tangan BDA bermain dalam ingatan rakan-rakannya. Ditemui selepas majlis tahlil, anjuran Badan Harakah Islamiah BDA Baharis, sahabat Allahyarham turut berkongsi kesedihan. Kami walaupun merasa kehilangan tersangat-sangat Allahyarham, tapi kami mengharapkan bahawa roh Allahyarham dapat disemadikan dengan aman dan tenang dan semoga rohnya dicucuri rahmat. Kami berdoa agar semua keluarga dilimpah rahmat dan segalanya dalam keadaan diberkati. Sebenarnya si tahu macam ni Muhammadah. Ya Allah, hanya Allah yang tahu macam ni dalam hati kami orang. Syukur kehadap Allah kena jenazah arwah Ariza telah ditemui dan anaknya. Mudah-mudahan jenazah suami dan anak-anak yang lain akan ditemui secepat mungkin. Amin, semoga keluarga arwah tabah dengan ketentuan ilahi. Apa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Janji Allah itu pasti. Moga penghijrahan arwah dan ahli keluarga ini insya-Allah hingga ke jannah. Di Auditorium BDA, kesemua kaki tangan BDA turut berkumpul menyaksikan istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17 yang disiarkan secara langsung oleh TV1. Sementara itu di Miri, sebagai penghormatan kepada ketibaan jenazah tragedi MH17 di Malaysia pada pagi tadi, pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP, Lopeng dan Miri turut mengadakan solat hajat dan tahlil bagi mendoakan kesejahteraan Malaysia serta keselamatan jenazah yang tiba di Malaysia pagi tadi. Ketua BBP Lopeng, Eddie Zulkifli, memberitahu pihaknya bersimpati dan bersedih atas tragedi yang menimpa MH17 17 Julai lalu. Solat hajat dan tahlil yang diadakan pada 8.25 pagi itu dihadiri lebih 30 anggota dari BBP Lopeng dan Miri. Majlis perkabungan turut diadakan di beberapa lokasi sekitar Kota Kinabalu. Ini termasuklah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Lebih 200 warga KKMM terdiri daripada Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Jabatan Hal Ehwal Khas dan Bernama berkumpul di lobi KKMM bagi mengikuti secara langsung istiadat pengebumian jenazah tragedi MH17 di TV1. Tepat pukul 10.54 pagi, semua warga KKMM berpakaian warna hitam dan gelap bertafakur selama seminit. Pengarah Penerangan Sabah Haji Almain Ajirul menyatakan majlis tersebut sebagai penghormatan kepada mangsa tragedi MH17 dan diharap ahli keluarga mereka terus tabah menghadapi dugaan berkenaan.
Majlis sama turut diadakan di hadapan Hotel Hyatt Regency Kota Kinabalu. Kira-kira 200 warga Bandaraya Kota Kinabalu menyertai majlis penuh bermakna ini. Mereka turut bertafakur selama seminit. Pengguna jalan raya berhampiran kawasan berkenaan turut menghentikan kenderaan seketika bagi bersama-sama bertafakur. Mereka kemudiannya bergerak menuju jeti Kota Kinabalu untuk melontar bunga ros sebagai tanda ucapan takziah dan penghormatan kepada mangsa tragedi MH17. Sementara itu, Hari Perkabungan Negara yang diadakan hari ini berikutan tragedi MH17 disertai pelbagai lapisan rakyat Sabah. Mereka ditemui RTM di Kota Kinabalu selepas selesai majlis perkabungan tersebut. Hari Perkabungan tersebut sebagai penghormatan kepada mangsa MH17. Ini satu penghormatan yang saya rasa amat-amat tepat. Dan saya percaya sekurang-kurangnya dengan adanya suasana begini sedikit sebanyak dapat mengurangkan kesedihan kepada keluarga-keluarga yang terlibat. Kerajaan Malaysia telah begitu mengambil hal ini dengan begitu baik sekali untuk seluruh rakyat Malaysia dan juga kepada mangsa yang terlibat. Acara ini sangat baiklah sebab menunjukkan kita hormat dan juga sebagai tanda takziah kepada seluruh ahli keluarga mangsa-mangsa tragedi MH17. Sementara itu, orang ramai juga melahirkan penghargaan kepada kerajaan dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berikutan pengisytiharan Hari Perkabungan tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan terutama pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia dan sudi membantu membawa jenazah nahas tersebut ke rakyat Malaysia. 所以感谢我们的国家政府领导层可以把那个 MH 那种伤患者带回来，然后也是希望家属们都节哀顺变，那也就是要坚强到底了，事情都已经发生了。 Thanks to government for bringing back the bodies of MH17 tragedy, and second, condolence to all family and ask them to be strong to face the incident. Sementara itu, tinjauan kru RTM sekitar Kota Kinabalu mendapati premis-premis perniagaan dan bangunan-bangunan kerajaan turut mengibarkan bendera separuh tiang bagi menghormati Hari Perkabungan Negara. Pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah yang turut terkesan dengan ketibaan kumpulan pertama 20 jenazah mangsa tragedi MH17 mengadakan majlis bacaan Yasin dan tahlil. Majlis secara serentak di 16 balai bomba dan penyelamat seluruh negeri dengan pegawai dan anggota bertafakur selama seminit. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Ahmad Shahabuddin, menyatakan sebahagian daripada 700 anggota bomba dan penyelamat hadir pada majlis ini. Kita pun rasa sedih sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kita rasa sedih. Dan kita kena ambil iktibar dalam hal ni di dalam mengenangkan kesedihan keluarga mereka juga. Beliau hadiri majlis bacaan Yasin dan tahlil mangsa tragedi MH17 di Surau Al-Hidayah Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Tun Razak Al-Usta. Majlis diketuai Pegawai Bomba Ustaz Mokhtar Ahmad.